Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal-ghala' wal-riba wal-zina wal-mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdir-Mu. Jadikan kami sabar dalam menerima segala ujian dari-Mu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih kepada saudara saya Al-Fadhil Ustaz Saifuddin bin Abdul Sani, Imam 1 Masjid Sultan Abu Bakar Raub. Seterusnya para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Abu Bakar Raub, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Dan diraihkan juga para pelayar yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Yang menonton dari utara, moga terus sejahtera. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Yang menonton dari selatan, moga dapat keampunan. Yang menonton dari timur, moga terus makmur. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dalam program sambutan Maulidur Rasul yang diadakan secara maraton oleh pihak Masjid Sultan Abu Bakar. Saya bersyukur kerana sepatutnya saya lama dah berceramah di masjid ini, kalau tak salah 6 Mei tahun yang lalu. Tapi kita program dibatalkan kerana PKPD, dan Raub ni antara daerah yang kerap PKPD. Dan saya ingat ni pun ada PKPD tak? Amalina dengar cerita yang ada di PKPD kan. Malam ini alhamdulillah, walaupun menjadi penceramah interim menggantikan ketidakhadiran penceramah yang lain, tapi mudah-mudahan ada manfaatlah perbicaraan kita malam ini, iaitu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, Nabi kita ni insan hebat. Kalau kita melihat berkenaan kemuliaan Nabi ini menerusi manakib-manakib kitab-kitab, kita ambil daripada Hayatus Sahabah, Zadul Ma'ad, Fathul Bari, kitab Dalail, kitab Al-Bidayah, kitab Al-Mustadrak, kitab Kanzul Ummal, Al-Isabah, Al-Majma' dan banyak lagi disebutkan. Nabi ini dia ada banyak kemuliaan. Pertama, kemuliaan dan kehebatan Nabi kerana dia ni adalah Nabi yang dilantik oleh Allah, bukan lantikan dia sendiri. Nabi tidak pernah declare bahawa dia adalah Nabi. Sahabat pun tidak pernah promote bahawa inilah Muhammad sebagai Nabi. Dia yang lantik dia adalah Allah. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Katakanlah, wahai sekalian manusia, aku adalah pesuruh Allah, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Surah Al-A'raf
ayat 158. Jadi yang nanti Nabi adalah Allah. Ada Rasul dan Nabi di dunia ini, dia ngaku jadi Nabi, dia sendiri yang lantik diri dia. Ada. Bila Jabatan Agama Islam bising, dia letak jawatan. Boleh suka-suka hati saja. Boleh isytihar dan boleh letak jawatan. Yang kedua, Nabi ni mulia kerana Nabi tak boleh dihina sebarangan. Tak boleh dihina sebarangan. Tuan-tuan nak try lah malam ni, hina Nabi sekali. Nabi ni dia tak boleh dihina sebarangan. Ada satu kisah Abu Jahal. Dalam satu hadis riwayat Muslim, dia pernah tanya kepada orang ramai, hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina adhhurikum? Aku dengar cerita Muhammad ni kalau semayang menonggeng-nonggeng, betul ke? Berani ditunjuk punggung depan muka kita. Wallati wal uzza la in ra'aitahu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajahu fit turabi. Demi Tuhan Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, kalau aku nampak dia tonggeng punggung hala ke muka aku akan terajam punggung dia dan aku akan pijak kepala dia biar masuk dalam tanah. Berani kurang ajar tunjuk punggung depan aku. Jadi ringkas cerita, satu hari Nabi semayang, orang Mekah mengadu pada Abu Jahal, bang, ni Muhammad tengah semayang menonggeng-nonggeng, awak cakap hari tu nak pijak kepala dia, pergilah cepat. Cakap dega-dega sangat. Kata jangan cabar. Ya, dia tengah semayang. Abu Jahal pun pergi. Dia nampak Nabi tengah sujud. Dia berjalan nak sepak punggung Nabi, tiba-tiba dia berundur. Dia melangkah 2 langkah, dia undur 3 langkah. Akhir dengan muka pucat, dia patah balik. Orang kutuk dia, awak cakap dega-dega, oh nak itu nak ini, sembang jenis pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang punya geng ni, cakap sedap sangat, apa pun tak ada. Dia kata bukan aku tak nak sepak, inna baini wa bainahu la khandakun min narin wa haulan wa ajnihatan. Kawan tadi dah nak pergi dah sepak dia, tiba-tiba tak semena-mena antara aku dengan Muhammad ada parit besar, yang mana keluar pula api yang menjulang-julang. Yang nampak tu Abu Jahal saja, orang lain tak nampak. Orang pun kutuk, asalah pedak, oh awak mana ada api, cakap je lah takut. Dah ada api, pedak oh. Maka orang pun cerita pada Nabi, ya Muhammad, tadi Abu Jahal dia nak sepak awak, tahu tak? Tapi dia kata ada api pula antara awak dengan dia. Entahlah dia seorang nampak. Kata Nabi, kalaulah Abu Jahal buat degil, dia tetap usaha nak melangkah longkang yang ada api itu, lahtatafathul malaikatu udwan udwa. Malaikat sedang bersiap untuk nak siap anggota dia satu persatu. Malaikat dah standby, cabut tangan, cabut kaki satu persatu. Maka disebabkan itu turunlah surah Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai 9. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat orang itu yang nak menghalang hamba-Ku semayang? Itu ayat ini AJK masjid kena pegang. SOP jangan sampai halang orang semayang. Jangan halang. Berikan ruang yang lain. Sebab menghalang orang semayang adalah kesalahan dari sudut agama. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat perangai orang itu yang nak menghalang hamba-Ku nak sembah Aku? Orang yang AJK masjid dia kena pegang ayat ini. SOP kita ikut, tapi kita sediakan ruang untuk orang nak semayang juga. Jangan kerana dia tak ada sejadah kita halau tegak-tegak. Sediakan. Sejadah pun RM4 sekeping. Lebih pada tu orang boleh sedekah. Jangan halang. Ini cerita lain lah. Sebab itu Nabi ni dia mulia. Maka apa saja yang berkait dengan Nabi, benda itu automatik jadi mulia. Sebagai contoh, kalau kita tengok Nabi ini namanya saja sudah mulia. Masa kecil
ada 3 orang yang hampir sebaya dengan Nabi kita, yang namanya sama dengan Nabi kita, iaitu Muhammad. Pertama, Muhammad bin Sufyan At-Taimi. Yang kedua, Muhammad bin Bilal Al-Ausi. Yang ketiga, Muhammad bin Hamran Al-Jahfi. Ada 3 orang yang juga namanya Muhammad. Tapi Nabi kita paling menonjol sebab namanya itu nama yang mulia. Sebab itu nama Nabi kita Muhammad itu 4 kali Allah sebut dalam Quran nama Muhammad. Surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, sampai habis. Kemudian ada satu surah namanya surah Muhammad, nama Nabi kita. Ayat yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, nama Muhammad. Dan ada sekali Allah Ta'ala sebut nama Ahmad di dalam surah Saf ayat yang ke-6. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, nama Ahmad. Lepas tu ada orang keliru. Nabi kita ni ada berapa nama ustaz? Banyak betul, kejap Muhammad, kejap Ahmad dan bagai-bagai. Nama Nabi kita memang banyak. Kata Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat, Nabi kita ada 200 nama. Dalam kitab Al-Mustafa fi Asma'il Mustafa, Ibn Dahiyah mengatakan Nabi kita namanya ada 300 nama. Ada nama yang disebutkan secara jelas di dalam Nas. Contohnya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Ashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyyu Rahmah, Nabiyyu Taubah, Al-Mutawakkil, Abu Qasim dan bagai-bagai. Dan ada juga nama yang merupakan deskripsi sifat Nabi. Asy-Syahid, Al-Mubashir, An-Nazir, Ad-Da'i, Sirajul Munir. Yang ini disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Dan ada yang disebutkan Khatamun Nabiyyin. Ini disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Dan Nabi banyak nama. Selain itu ada 3 surah yang memuji dan merahmati Nabi kita secara direct. Surah Al-Fatah, surah Ad-Duha, surah Insyirah. Ada 4 surah yang mengarahkan kita memuliakan Nabi. Surah Al-Ahzab, Al-Hujurat, At-Tahrim, Al-Mujadalah. Sebab itu orang namanya sama dengan nama Nabi pun dapat kemuliaan pada hari akhirat. Tuan-tuan yang malam ni nama Muhammad. Terima kasih kepada mak ayah kerana tuan-tuan nanti dapat syafaat pada hari kiamat. Kata Ibn Abbas, "Idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu ahlat tauhid minan nar wa awwalu man yakhruj man wafaqa ismuhu isma Nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap nanti pada hari kiamat, setiap orang beriman akan dikeluarkan daripada neraka selepas mereka diseksa lah. Dan kluster paling awal dikeluarkan, batch atau kohort pertama yang akan dilepaskan di kalangan mereka, man wafaqa ismuhu isma Nabi, adalah orang yang namanya sama dengan nama Nabi. Jadi tuan-tuan yang nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud dan bagai-bagai, tuan-tuan akan dikeluarkan dulu. Tapi biasanya orang nama Ahmad, Muhammad, Hamid ni jarang masuk neraka, masuk surga terus. Jarang takkan tuan-tuan masuk neraka. Nama Muhammad teruk pada orang nama Robert pula dah. Tapi kalau takdir masuk, don't worry, tuan-tuan keluar awal. Sebab itu Nabi marah, orang, anak lelaki ramai, tak ada seorang habuk nama Muhammad. Nabi marah. Man kana salasat minal walad wa lam yusammi ahadahum bi Muhammadin faqad jahila. Siapa-siapa ada 3 orang anak laki-laki atau lebih dan tidak seorang pun anak lakinya itu dinamakan Muhammad, ini orang bodoh, kata Nabi. Faqad jahila, jahil, kata Nabi.
Ini dalam Musnad Al-Haris bin Abu Salamah. Apa sebab Nabi marah? Kerana nama itu boleh memberi manfaat pada anak itu di padang mahsyar. Jadi beruntunglah tuan-tuan yang ada nama Ahmad Muhammad. Apa sebab? Bukan kerana tuan-tuan hebat. Tuan-tuan menumpang nama Nabi. Nabi ni apa juga hak kait dengan dia, benda tu jadi mulia. Cuma puan-puan, ibu-ibu di belakang jangan susah hati pula tepuk kepala. Allah Ustaz, nama saya Azizah Ustaz, tak ada Muhammad. Payahlah begini. Nanti saya masuk neraka lambat keluar. Puan-puan jangan pergi tukar nama pula hari esok. Pergi pendaftaran, tukar nama. Ya kak, nak tukar nama apa? Bayar RM60 angkat sumpah. Saya nak tukar nama Muhammad. Bapa pula dengar ceramah semalam, rugi pula tak ada Muhammad. Jangan begitu. Esok pilihan raya susah. Minta kad pengenalan. Tengok. Macam mana nama Muhammad? Pakai tudung pening pula. SPR tu kan. Maknanya kita yang tak ada nama Muhammad. Macam saya, Badli Shah. Misalnya tak ada Muhammad. Ada tahu nama tak ada Muhammad. Jangan dosa banyak sangat. Kalau karaoke pun jangan lepas 10 lagu. Satu lagu cukup lah. Lepas dia. Nama dah tak ada Muhammad. Dah tahu tak ada syafaat. Janganlah buat dosa banyak sangat. Untung tuan-tuan ada nama Muhammad. Satu.